Berapa banyak sebenarnya? Bagi saya ikutlah saranan KKM. Dia dah tulis dah untuk orang dewasa 2 gram sehari. Kita ikut saranan tu. Kebimbangan orang. Adakah pengambilan vitamin C pada dos yang sangat tinggi ni boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang? Saya nak ceritakan 3 senario ini. Vitamin C ni apabila dah habis semua dah gunakan, bila dah masuk dalam darah kita kan, bila dia dah tak digunakan, dia akan dikeluarkan. Dan apabila dikumuh, dia akan dikeluarkan dalam bentuk oxalate. So, oxalate ni sebenarnya memang ditunjukkan semakin meningkat apabila kita makan vitamin C pada kadar yang lebih tinggi. Dan setengah orang kaitkan oxalate ini mampu untuk meningkatkan risiko pembentukan batu karang oxalate. Dan kalau buah pinggang kita terlalu banyak sangat batu karang tu, ini sudah tentu akan menyejaskan aliran tapisan. Dan kadang-kadang dia kacau kita punya struktur dalam buah pinggang, menyebabkan kerosakan buah pinggang. So, apa yang ada dalam kajian-kajian di dunia sekarang? So, kajian yang ada keputusannya bercanggah. 2 kajian kohort yang melibatkan 45,251 orang selama 6 tahun. Dan satu lagi kajian 85,000 orang, 557 orang selama 14 tahun. Yang masing-masing mengambil sehari sekitar 1.5 gram vitamin C. Dan keputusan kajian tu tak menunjukkan pembentukan batu karang pun. Separuh senario pertama tu juga ada lagi kajian lain yang juga dibuat melibatkan 45,619 lelaki yang berusia antara 40 hingga 75 tahun selama 14 tahun, menunjukkan pengambilan vitamin C dalam dosaging yang tinggi ini meningkatkan 41% risiko kena batu karang. Dan satu lagi kajian melibatkan 48,850 orang selama 11 tahun menunjukkan peningkatan penghasilan batu karang sebanyak 2 kali ganda kepada lelaki, tidak kepada perempuan. So, 2 kajian yang besar-besar ni kan melibatkan 40,000, 80,000 kan, bercanggah keputusannya. So, kita tak tahu yang mana satu nak ambil. Oxalate stone ni bukan daripada vitamin C saja, dia juga datang daripada sumber-sumber lain, contohnya kacang, bayam, keledek, teh, kopi. Yang anda minum tu pun menghasilkan oxalate. So, adakah vitamin C the culprit? Second, adakah mereka-mereka yang dikumpulkan data ni cukup tak minum air sehari? Kalau orang tak cukup, memang air kencing pekat, mudahlah jadi batu karang kan? Tapi kita tak tahu. Dan seterusnya, kajian juga tidak mengambil kira jenis batu yang terhasil. Dan mungkin tak mengambil kira peserta yang juga mempunyai gout ataupun pengaruh-pengaruh lain yang meningkatkan lagi risiko untuk mendapat batu karang. Kajian ini tak mengambil kira dari sudut aktiviti fizikal. Sebab kita tahu ada satu kajian menunjukkan bahawa wanita yang melakukan aktiviti fizikal, risiko untuk dapat batu karang tu lebih rendah daripada wanita yang orang kata duduk diam, duduk senyap je kan. Bagi saya, so susah nak compute. Senario kedua, ada juga dilaporkan pengambilan vitamin C mungkin dikaitkan dengan penurunan fungsi buah pinggang yang ketara sehingga ada yang menyebabkan maut dan sebagainya. Tetapi kajian ini melibatkan individu, kes terpencil, bukan melibatkan ramai orang. Dan dia melibatkan juga mereka yang ada masalah kesihatan, yang sama ada dia menjalani renal transplant ataupun yang dah ada CKD ataupun chronic kidney disease, ataupun mereka yang dalam keadaan septic. For me, vitamin C menyebabkan kerosakan buah pinggang tu very rare, dan benda ni ialah kes-kes yang terpencil. Susah kita nak generalizekan. Susah kita nak ambilkan keputusan ni sebagai keputusan umum. Senario ketiga ini yang saya agak terperanjat, sebab ini dikeluarkan dalam majalah Antioxidant pada Mei 2018. Dia melibatkan kajian tentang pengambilan vitamin C secara intravenous. Ini dicuk dalam darah. Melibatkan 157 peserta. Dan peserta ini terdiri daripada lelaki perempuan, tak kira umur, tak kira dia ada sakit apa. 157 orang tadi dilakukan kajian selama 1 tahun. Tak salah saya daripada 1 September tahun 2011 sampai 31 Ogos 2012. 1 tahun. Diberi suntikan intravenous. Dan dos dia bukan sikit, dos dia tinggi. Dan ada yang pengambilan dosnya serendah 1 gram. Dan ada yang setinggi 100 gram pun ada. Daripada kumpulan 157 orang tadi, 8% daripada mereka ada sejarah batu karang. So, apa keputusan selepas setahun? Selepas setahun, keputusannya tidak terdapat pembentukan batu karang. Keputusan kedua, didapati pengambilan vitamin C pada dos yang tinggi melalui IV itu juga tidak memberi kesan kepada
GFR. GFR ni fungsi buang pinggang lah. Ini juga satu lagi yang memeningkan. Maksudnya, kalau ikut senario ketiga, maksudnya pengambilan vitamin C pada dos yang sangat tinggi tidak memberi kesan langsung kepada buah pinggang ataupun pembentukan batu karang. Kalau kita nak selamat, inilah kesimpulan yang saya boleh bagi. Ikutlah saranan Kementerian Kesihatan kita. Maksudnya kalau pengambilan vitamin C, limitkanlah pada 2 gram sehari. Kecuali di saat-saat anda yang memerlukan lah. Kita tahu macam vitamin C ni bagus untuk sistem imun. Contohnya macam kita COVID, positive contact, waktu 2 minggu tu anda amal lah lebih sikit pun insyaAllah tak ada masalah. Syarat minum air banyak. Dan kalau ada pun lebih-lebihnya adalah loose stool ataupun mungkin anda buang air tu kerap sikit, buang air besar. Bagi saya lah, vitamin C ni harus juga hati-hati bagi setengah-setengah golongan. Apa golongan tu? Terutamanya mereka yang mempunyai masalah buah pinggang, mereka yang dialisis. Kita tahu walaupun dialisis ini juga memerlukan vitamin C untuk mengatasi stres oksidatif disebabkan oleh gejala mereka. So, yang mereka perlukan sekitar mungkin 100 mg hingga 300 mg. Itu berhubunglah dengan doktor dialisis anda. Dan juga bagi pesakit yang ada hemakromatosis, maksudnya penyerapan zat besi mereka terganggu, ini pun harus rujuk doktor anda dulu. Dan akhir sekali, bagaimana dengan saya? Saya memang dah amalkan vitamin C ni, alhamdulillah, dah daripada umur saya 20-an dulu. Sekarang umur saya 56 tahun. Dan saya nampak sebenarnya pengambilan vitamin C ni membantu badan saya untuk memerangi penuaan peramatang. Dan saya rasa sihat di waktu umur 56. So, alhamdulillah, itulah apa yang saya boleh rumuskan tentang vitamin C.